بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب اكتب لنا الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jemaah yang dikasihi sekalian, bila bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan para rahmatnya sekali lagi kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam ini beriktikaf dan berilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iktikaf kita, kehadiran kita sebagai mizan hasanat timbangan amal saleh dan berat insya-Allah di hari akhirat. Jadi seperti biasa para jemaah sekalian, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita, harian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan, kebahagiaan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat dan para nabi Rasul alaihi salatu wassalam. Para ulama guru kita yang telah banyak berjasa kepada kita, kedua ibu bapa kita, kepada kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama-sama orang-orang yang saleh dan memberikan kita jannatul firdaus insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaallah kita sambung pada malam ini dengan amalan-amalan yang insyaallah akan menyelamatkan kita dari azab neraka. Ini sebagai ringkasan pengajian kita yang telah lalu sebelum kita sambung pada malam ini. Jadi minggu lepas kita membicarakan tentang amalan-amalan yang insya-Allah boleh mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya yang mudah-mudahan insya-Allah kita semua mendapat syafaat dari baginda, iaitu amalan yang mudah sekali, iaitu amalan mengucapkan dengan penuh ikhlas la ilaha illallah di dunia ini, maka orang itu yang akan paling bahagia di hari akhirat, kerana beliau akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan sebelum itu juga berkenaan 4 amalan yang mana Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa pada hari ini yang berpuasa? Jadi Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang memberi sedekah, memberi makan kepada fakir miskin? Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Siapa hari ini yang menziarahi orang sakit, mengikuti jenazah? Sayyidina Abu Bakar kata, saya ya Rasulullah. Jadi Nabi memberi jaminan bahawa sesiapa yang melakukan 4 perkara ini dalam satu hari atau masa yang terdekat, maka dijamin masuk syurga. Baik, ini berkenaan amalan yang telah kita bicarakan pada minggu lepas. Satu lagi perkara yang akan dibincangkan pada malam ini, iaitu pada muka surat 141 pada malam ini, muka surat 149 hadis 70, iaitu dijamin ke syurga jika meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amal saleh, husnul khatimah. Malam ini hadis 70 dijamin ke syurga jika meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amal saleh ataupun husnul khatimah. Husnul ni
Daripada kalimat hasan, hasan kebaikan. Ini ada pengumuman sikit. Siapa yang meletakkan kereta, ada menghalang sedikit perjalanan ni. Keretanya SJK 925 Honda. SJK 925 Honda. Kalau bukan orang sini mungkin orang Honda. Ada SJK 925 Honda. Kadang-kadang takut sebut nombor sikit nombor saya kat bawah. Jadi nombor orang lain. SJK 925 Honda. Kalau bukan sini takut ada orang atas ke. Sebab tu bawah ni tadi saya nak parking pun kalau penuh. Mungkin ada yang parking tak sebarang-sebarang pun. Yelah, kalau lepas solat isyak sepatutnya keluar cepat-cepat. Tapi dah solat isyak pun pergi shopping sana, pergi hawa restoran ambil lah orang nak keluar. Hati-hati ni berkenaan akhlak juga. InsyaAllah kita akan bicara tentang berkenaan akhlak dan adab. InsyaAllah semua ada kaitan dengan amalan penyelamat daripada asal. Baik, kita sambung berkenaan husnul khatimah. Mungkin ada yang bertanya apa makna husnul khatimah. Husnul ni daripada kalimat hasan. Hasan Husin. Hasan maknanya kebaikan. Khatimah ni penutup. Khatimah penutup. Khitam majlis. Khitam majlis penutup majlis. Jadi kalau husnul khatimah ni penutup yang baik. Maksud kalau diistilahkan dalam syariat lebih kepada husnul khatimah ni maknanya akhiri hidup kita ni dengan kebaikan, dengan amal soleh. Jadi bagi kita yang mudah-mudahan kita pun tak tahu ni akhir hayat kita ni macam mana. Para hadirin bayangkan akhir hayat kita ni macam mana agak? Adakah ke hospital? Adakah ke rumah? Ataupun na'udzubillah terjatuh dekat bilik air ke, ataupun sekarang ni tengah kecoh pasal dalam terbang tak jumpa, kira juga. Bayangkan kalau Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, ini keadaan kita akhir hayat kita. Kita mungkin nak cari jalan, kalau cari jalan macam mana kita tetap akan menunggu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak tunjukkan biar kita yang penting ni dapatkan husnul khatimah. Kita akan bicara tentang okay, saya baca di sini surah 149 hadis 70. Bersabda baginda tercinta Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan berharap akan keredaan Allah dan diakhiri hidupnya mengucapkannya, maka dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang berpuasa sehari mengharap keredaan Allah, kemudian mengakhiri hidupnya dengan puasa itu, maka dia masuk syurga. Dan barang siapa bersedekah mencari keredaan Allah dan menyudahi hidupnya dengan sedekah, maka dia masuk syurga. Hadis ini telah dihukumkan hadis yang tidak ada masalah sanad. Hadis ini terima. Baik, apa faedah yang kita boleh dapat daripada hadis ini? Pertama, Nabi SAW menekankan 3 perkara saja. Persoalannya ialah kenapa 3 saja? Kenapa Nabi mengucapkan ataupun menyebut la ilaha illallah, kedua puasa, ketiga sedekah? Kenapa tak disebut tentang sembahyang? Kenapa tak disebut tentang baca Quran ke? Kenapa tak disebut berkenaan kalau lepas balik haji meninggal? Kenapa ditekankan 3 perkara saja? Iaitu mengucap la ilaha illallah, berpuasa akhir hidupnya, ataupun bersedekah akhir hidupnya. Ini setiap kali para hadirin kalau kita baca hadis-hadis Baginda SAW, seringkali para ulama ni kalau nak menafsirkan, dilihat kadang-kadang makna tersirat, bukan makna yang zahir, tapi makna tersirat, makna di sebalik. Jadi kenapa 3 sahaja ni? Sebab ni para hadirin, pertama kalimat la ilaha illallah kita dah bincang pada minggu lepas,
lafaz yang mana tidak ada timbangan yang lebih berat di hari akhirat daripada kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul daripada semenjak Nabi Adam AS sehinggalah Rasulullah dan sehingga sekarang ni para da'i, para pendakwah mengajak orang kepada la ilaha illallah. Mungkin para jemaah ingat kalau kita baca tahlil, kita kan sebut la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Ya, ramai yang faham, kadang-kadang ada yang tak faham. Kita juga apa? La ilaha illallah kalimatu haqq, kalimat yang benar, 'alaiha nahya, dan dengan kalimat ini juga kami akan hidup, dan dengan kalimat ini juga kami akan mati. Wa biha nub'atsu insyaallah, dan dengan kalimat ini juga kami akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan minal aminin, dalam keadaan yang aman. Ini kalimat yang besar, dan sebagaimana ada hadis juga menyebut bahawa nanti di hari akhirat para jemaah kita ada dekat pengenalan. Bahasa Arab dia panggil bataqah. Bataqah ni terjemahkan dalam bahasa Melayu IC, dekat pengenalan. Dan kad pengenalan ini akan diberikan kepada orang-orang yang di dunia ini melafazkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas. Kita akan diberikan kad pengenalan. Dan bataqah inilah insya-Allah akan menyelamatkan kita kalau kita ada buat dosa, kita perasan kita buat benda-benda maksiat, kita terlupa dan bertaubat atau kekurangan-kekurangan. Inilah bataqah, kad pengenalan yang akan insya-Allah menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Dan sebab itu pertama sekali yang disebut, kalau kita akhiri hidup kita dengan ucap la ilaha illallah, insya-Allah masuk. Sebab itu kalau siapa-siapa yang dah nampak nazar, datuk kita, bapak kita dah nampak doktor kata tak ada harapan, doktor kata lagi 3 bulan dan sebagainya, jangan pula anak-anak dah tahu bapak ni dah tak ada harapan, dia pergi travel lah, bukan lagi. Pasal itulah masanya kita perlu ada sentiasa jaga, sebab kita perlukan talqin, maknanya sebut la ilaha illallah kepada orang tua kita ataupun datuk nenek kita yang tak ada harapan, supaya kita talqin dan bacakan dia sebelum dia. Ini Imam Rasulullah galakkan bacakan la ilaha illallah untuk orang yang meninggal, sebab siapa yang menyebut la ilaha illallah pada akhir hayat itu masuk syurga. InsyaAllah kita kalau boleh, kalau di hospital pun contohnya biar ada orang jaga satu malam. Kadang-kadang saya sedih juga, ada yang satu ketika seorang tua kat hospital sakit, anak-anak semua tak ada. Yang jaga siapa? Siapa? Maid jaga. Maid yang tukang jaga talqin. Jadi tak patut lah untuk anak yang bacakan talqin untuk orang tua yang sudah nazar. Dan lagi satu bagusnya para jemaah sekalian, selain daripada la ilaha illallah ni, Nabi juga menggalakkan kalau boleh kita baca surah Yasin untuk orang yang sudah nazar, dah nampak lah kelihatan nak meninggal, baca Yasin. Jadi saya pernah ceritakan pengalaman saya ni dulu, dan sebagai membenarkan apa yang Rasulullah SAW sebut berkenaan hebat baca Yasin untuk orang yang sedang nazar. Pengalaman saya sendiri tak pernah benar ni. Ibu saya panggil saya, sudah betul kata tak ada harapan nak balik rumah. Ibu saya pula panggil saya suruh bacakan Yasin. Saya baca je lah. Masya Allah, saya baca sampai ayat terakhir surah Yasin, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Akhir surah Yasin. Saya baca. Saya nampak ibu saya dah mula tarik nafas, terus habis. Tarik nafas, habis. Akhir surah Yasin, subhanalladzi biyadihi malakut, Maha suci Allah yang memiliki segala-galanya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu semua akan kembali. Sampai ayat yang terakhir, ibu saya tarik nafas. Alhamdulillah, mudah. Ini di antara
khasiat, kelebihan, kebaikan yang kalau kita bacakan surah Yasin pada orang yang sedang nazak, mudah-mudahan dipermudahkan perlu dibuat keluar. Jangan sampai kita lihat orang sampai yang ada nazak sampai tertarik-tarik nafas tadi, dia nak meninggal hidup lagi. Ini yang takut kita. Jadi kembali kepada hadis tadi, iaitu Rasulullah mengkhususkan 3 amalan ini. Kalau diakhiri hidupnya dengan dia masuk syurga, pertama mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, puasa. Kenapa ditekankan puasa? Kenapa tak disebut sembahyang? Sebab ni para hadirin, puasa ni amalan yang kita buat, satu kewajipan yang kita buat cuma setahun sekali, iaitu bulan Ramadan. Maknanya kalau orang yang jenis malas puasa, dia tak puasa lah sampai Ramadan baru terus. Itu pun sedang-sedang pun penting juga puasa Ramadan. Jadi khusus disebut puasa ni supaya digalakkan kita puasa sunat banyak-banyak sikit. Puasa Isnin Khamis, puasa kalau boleh kita cuba puasa Nabi Daud AS. Senin puasa, Selasa tak puasa, Senin puasa, Selasa tak puasa. Cuba dalam seminggu lah. Tak perlu sampai setahun, cuba dalam seminggu okey lah. Ataupun kalau nak puasa Senin, Selasa, Rabu berterusan boleh juga, tapi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia benar-benar bagi dia bertanya kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, pagi-pagi ni di rumah ada makanan tak? Pagi-pagi ni ada makanan ni, Sayyidina Aisyah kata pagi ni tak ada makanan ya Rasulullah. Tengok sedih, seorang pemimpin, seorang Nabi yang mulia, Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul, breakfast pun tak ada. Sayyidina Aisyah pun tak ada makanan. Jadi Rasulullah kata apa? Izan, ana asum. Kalau begitu saya berpuasa. Jadi Rasulullah tak tetapkan nak puasa. Jadi ini menunjukkan para ulama mengatakan kita boleh niat berpuasa sunat selagi sebelum masuk waktu zuhur. Tapi dengan syarat selepas subuh belum makan. Jangan lepas subuh dah makan, teh-tarik, kopi cino ke. Jam 9 nak puasa tak boleh. Dia syaratnya selepas subuh tu belum ada makan apa-apa. Jadi kalau ada niat pukul 9 rasa nak puasa, boleh terus niat. Jadi kita biasa kalau berpuasa. Dan satu lagi, pengalaman saya juga. Tak boleh saya cerita pengalaman ni saya sendiri supaya satu iktibar untuk saya dan para jemaah. Keunikan puasa ni, saya dahulu belajar di Mesir. Agaknya dah sampai makan tak jaga, makan sembarang, akhirnya perut jadi macam gastrik. Perut masuk angin, perut kembung, buang air, perut dah buat hal lah begitu. Jadi akhirnya balik Singapura sampai di hospital, check up perut dah tak sedap. Ini macam mana nak mengatasi? Satu perkara yang saya heran, setiap kali bulan Ramadan, setiap kali puasa Ramadan, setiap kali itu pula perut saya okey. Saya heran, kenapa setiap kali kalau saya puasa mesti perut saya ni tak ada masalah, masuk angin ke apa. Mungkin jam 12, jam 1 petang mungkin dah berat, sekejap aja. Tapi lepas tu hilang. Sampai sekarang alhamdulillah, kalau perut saya lambat makan, kalau makan lambat atau perut masuk angin, saya kena cuba makan air lah. Minum air. Kita minum air dia tak jangan juga. Saya macam-macam cuba. Saya puasa barulah hilang di perut masuk angin. Padahal perut dah masuk angin ni, makan apa pun dia jadi sembuh pun tak boleh. Jadi ubat untuk saya lah, pada hari saya ubat untuk saya ni puasa besok insyaAllah angin dah perut dah okey. Padahal saya kena gastrik teruk dulu sampai kurus muka saya, tak tahu macam mana. Dan saya dapat ubat yang mujarab pertama untuk saya ni ialah puasa subhanallah. Jadi puasa di Rasulullah SAW khususkan di sini, sesiapa yang mengakhiri hidupnya dengan berpuasa insyaAllah masuk. Dan
Yang ketiga ialah bersedekah. Sebelum saya masuk bab sedekah ni, ini satu lagi berkenaan puasa ni. Ia juga memerlukan kesabaran yang kuat. Saya pernah dengar banyak orang cerita nak puasa susah, bukan kerana nak puasa je, tapi orang keliling yang kadang-kadang buat kita susah nak puasa. Contohnya lah, ada cerita macam mana saya nak puasa Ustaz? Nanti saya baru nak puasa sunat, dah lah orang rumah pula, bang, makanlah saya masak tadi sedap. Tak boleh lah puasa. Kita dah masak sedap-sedap, puasa pula. Besok kan boleh puasa lagi. Orang rumah dah sepakat, masakan pun memang sedap. Okey lah, tak apalah, buka je lah, habis. Dan lagi dia punya godaan tu, kalau pergi kerja pula, baru nak puasa, kawan pula, mari lah pergi, bukan ni hawa macam ni, makan sedap. Baru nak puasa. Aku puasa lah tak boleh. Aku lambat, aku baru nak banding kau sebulan sekali kau nak puasa. Besok kan boleh, dah kawan pula tarik tangan. Ini satu lagi masalah di puasa. Nak perlu pada kekuatan iman. Puasa perut lain, puasa mata lain. Jadi sebab itu Rasulullah mengkhususkan puasa ni sebab ujian itu berat dan kelebihan itu cukup besar. Yang ketiga, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan bersedekah juga, insya-Allah masuk syurga. Jadi khususkan sedekah ni, kerana sedekah itu perkara yang berat. Dia tak seperti sembahyang. Sembahyang ni memang ada masa-masa berat, tapi kalau sakit boleh sembahyang dulu, kalau tertinggal boleh qada. Tapi kalau sedekah ni, saya dah tengoklah orang yang ada, kalaulah saya ada 1 juta, saya ingat nak sedekah 100,000. Cakap je kalau ada 1 juta. Tapi berapa ramai orang yang boleh tahan ni? Kalau 1 juta boleh dia derma 100,000 untuk masjid ke madrasah ke pakai masjid. Silap-silap bukan 100,000, 10,000 berat, 1,000 je dulu. Itu kalau dah dapat. Sebab kau kata sebelum dapat cakap lain, dah dapat cakap lain. Saya pernah dengar Ustaz, Allah yarham Ustaz Syed Ahmad Smith yang meninggal ni, pengarang buku. Dia cerita kepada saya, dia kata dia seorang peniaga, Syed Ahmad Smith. Dia bercakap dengan saya, dia kata masyarakat kita ni, dia cakap dengan saya, masalahnya kalau pegang duit banyak, tangan boleh gatal. Nasihat dia boleh saya, janganlah jadi macam setengah-setengah masyarakat kita. Sebelum cakap, kalau banyak duit, yang tidak ada duit, lain pula. Jadi, kalau ada duit banyak, janganlah jadi setengah-setengah orang yang tangan dia guna gatal. Dah mula beli bukan belanja bukan. Padahal nak derma, tapi dah tak jadi nak derma. Jadi Rasulullah mengingatkan bahawa bersedekah ini antara amalan, kalau diakhiri hidup ini dengan amalan sedekah, insya-Allah masuk syurga. Saya kadang-kadang cakap-cakap ni, saya pun pernah mengalami juga. Derma ni memang perkara yang nak kena lawan. Dahulu waktu, bukan sekarang dulu. Ada duit, saya dah janji dah nak masuk $50 dalam tabung. Adalah satu amalan, satu tabung khusus untuk adalah, tak sebut lah, kita ikhlas juga. Dah niat dah tu, $50. Sampai tempat tu nak masuk, kita punya rasa berat dia nak masukkan tangan, nak masukkan duit di dalam tabung. Berat tu. Paksa masuk. Dah. Apabila dah masuk duit dalam tabung, hati baru rasa lega. Selagi tak masuk duit tu, kau main untuk kecabut. Kenapa nak masuk $50? Masukkan 10 sudah lah. Dia punya hasutan dia tahu. Dan satu lagi, bersedekah ni para jemaah, kehebatan ialah dia adalah amalan pertama sekali yang Rasulullah sebut sebagai amalan jariah yang berterusan. Nabi tak sebut anak yang soleh sebagai amal jariah. Nabi tak sebut ini ilmu yang bermanfaat sebagai amalan jariah. Tak, Nabi sebut sedekah jariah yang berterusan. Itu amalan yang pertama yang Nabi khususkan sebagai amalan jariah berterusan.
Walaupun kita dah meninggal, pahala itu CPF akhirat berteruskan. Sebab apa sedekah? Sebab sedekah kepada jemaah, dia punya kelebihan ataupun kebaikan itu ada semua masyarakat. Bayangkan kalau kita taruh $10 ke masjid, $10 ke madrasah. Masjid ni semua orang masuk. Orang jahil, orang pandai, profesor, anak murid, orang baru masuk Islam, orang dah lama Islam, budak-budak, orang tua, semua masuk, semua ibadah. Jadi kebaikan yang kita dapat semua orang. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat itu orang-orang yang belajar saja. Orang yang buta huruf, orang yang malas baca, dia tak akan baca buku. Nak dengar ceramah, malas. Jadi ilmu yang bermanfaat, standard kedua. Standard nombor 3 tu, anak yang soleh. Sekarang orang berlumba-lumba nak anak yang soleh, patut berlumba yang pertama itu sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat kedua. Yang ketiga, anak yang soleh. Sebab apa anak soleh nombor ketiga pula? Sebab anak yang soleh ni Nabi kata, kalau dia mendoakan mak bapak, kalau dia tak mendoakan mak bapak pun silap-silap mak bapak pun tak dapat doa. Sebab ada yang anak soleh, dia jadi soleh kerana orang lain bukan kerana mak bapak. Mak bapak dia tak pernah ajar kebaikan, tak pernah ajar ilmu agama. Dia belajar semua dari orang lain. Akhirnya dia dah besar, dia tak mau doa ke mak bapak. Sebab apa aku nak doakan mak bapak tu? Aku jadi jahat pasal mak bapak tu. Aku jadi rusak pasal. Jadi anak soleh tak mendoakan, mendoakan mak bapak. Jadi inilah kenapa bersedekah di sini Rasulullah sebut antara amalan yang mana kalau diakhiri hidup kita dengan sedekah, insya-Allah masuk syurga. Jadi faedah yang nomor 2 ialah ini bukan bermakna kalau amalan-amalan lain ini diakhiri hidup kita dengan sembahyang tiba-tiba meninggal tak boleh tak masuk syurga. Insya-Allah masuk dengan amal saleh. Cuma dia khususkan 3 perkara ini kerana kelebihan dia cukup besar. Sebab salat ni kita boleh lakukan kalau pernah dulu. Kadang-kadang orang malas pergi sembahyang. Dalam sembahyang dia boleh planning. Saya teringat guru saya cerita dia kawan dengan saya dalam sembahyang, dia boleh buat planning dalam sembahyang. Dia boleh buat tu lepas sembahyang pun lupa lah apa dia planning. Sembahyang ni memanglah satu kebaikan, itu rukun pertama kita ni selepas syahadah. Tapi dikhususkan di sini kerana kelebihan yang lain yang Rasulullah inginkan umat dilakukan perkara ini. Jadi begitu juga kalau orang yang contohnya orang nak rompak barang-barang kita lawan, kita mati. Rasulullah kata orang yang mempertahankan hartanya kemudian dia mati syahid. InsyaAllah masuk syurga. Jadi bukanlah bermakna dengan ini 3 saja, tapi dikhususkan ini sebagai nak menyuruh kita lebih utamakan 3 perkara ini. Sebab ini perkara yang agak berat di kalangan setengah-setengah orang Islam. Saya kasih contoh lah berat ni. Saya kasih contoh. Berlaku di Saudi Arabia, seorang ulama di sana cerita berkenaan nak mengucap la ilaha illallah. Mungkin bagi kita ni senang, bagi setengah-setengah orang susah. Seorang remaja di sana accident naik kereta. Saya biasa juga tengok orang-orang Arab bawa kereta. Orang kita ni walaupun nampak macam orang kata driver kat Singapura ni tak bagus lah, pentingkan diri sendiri lah. Kita pun tengok lagi dekat Mesir punya driver. Siapa pernah pergi Mesir tengok orang bawa kereta. Masya Allah, saya sebenarnya takut bawa kereta. Sampai kan orang kata belajar di sana, dia kata dekat Mesir ni siapa nak bawa kereta kena belajar cara kamikaze. Macam mana kereta boleh himpit-himpit dekat-dekat. Kalau dah jam dia boleh masuk sana. Kadang-kadang yang makcik yang pula bawa sana kereta kecil. Jadi saya bawa kereta tu bawa kereta.
Jadi ini berlaku di Saudi Arabia, seorang alim cerita dia. Seorang remaja dibawa kereta aksiden. Itu orang ramai datang keluarkan pemuda itu suruh pucat dah arah ni habis lah. Tengok gaya tak ada harapan di hidup. Allah tu habis. Tunggu ambulans saya rasa darah dah keluar semua. Matilah tak apa lagi. Jadi ada yang hadir tu suruh dia pucat. Sebut Uzkurullah la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Dia dah susah. Apa pemuda tu cakap? Sepatutnya sebut la ilaha illallah. Dia tak sebut. Dia sebut apa? Dia nak dengar lagu dia. Akhir hidup dia nak dengar lagu. Dia nak meninggal lah apa dengar lagu ni. Lepas tu dia tanya satu tempat yang dia suruh pergi. Tempat apa? Dia sebut tempat maksiat. Jadi ini perkara yang sebab itu saya rasa walaupun nampak macam mudah ucap sebelum kita tinggal, tapi bagi setengah-setengah orang susah sebab tak biasa dengan lafaz-lafaz zikir dan sebagainya. Jadi kita di Kuala Tuhan sekalian kenalah seringkali sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah sewaktu mana-mana lah, lepas sembahyang, sewaktu senam. Kalau boleh waktu melatah pun kalimat yang keluar la ilaha illallah. Janganlah melatah tersebut rahsia-rahsia semua. Nak tahu rahsia orang ni? Curi dia, melatah habis rahsia dulu. Ataupun dia mengeluarkan kata-kata maki dan sebagainya. Kalau boleh kita melatah pun, melatah kita la ilaha illallah. Kalau boleh melatah kita Allahu Akbar. Panjat urai yang cucuk itu kawan-kawan kan ada memang itu. Jadi kita kena biasakan la ilaha illallah, astagfirullah. Dan satu lagi kehebatan la ilaha illallah kepada jemaah sekalian. Cuba kita sebut la ilaha illallah. Bibir ni gerak. La ilaha illallah. Dia cuma memerlukan lidah dia bergerak. La ilaha illallah. Bibir tak bergerak. Tapi kalau astaghfirullah namanya bibir bergerak. Fa' astaghfirullah. La ilaha illallah. Jadi dimudahkan lafaz ni supaya lidah saja bergerak. Supaya apa? Dimudahkan kita melafazkannya dan dimudahkan kita ucapkannya sebelum itu. Sebab orang yang kalau dah sakit angin ahmad dan sebagainya, mungkin ini tak boleh bergerak, bibir tak boleh bergerak, tapi lidah mungkin dia melafazkan la ilaha illallah. Dan lidah juga insya-Allah akan menjadi saksi di hari akhirat bahawa kita ada menyebut la ilaha illallah sebelum kita meninggal. Baik, satu lagi berkenaan faedah daripada hadis yang kita bicarakan pada malam ini ialah apa dia? Kita kena bersiap sedia apa sahaja untuk menghadapi kematian yang boleh berlaku bila-bila masa. Bila-bila masa. Orang kata naik kapal terbang, itulah masa mungkin nak kena jaga. Tak semesti naik kapal terbang. Kadang-kadang naik basikal boleh kena. Naik motor boleh kena. Naik kereta boleh kena. Naik jet pesawat peribadi tu yang mau kaya orang, itu pun silap-silap pun boleh meninggal juga. Masalah timbul dan sebagainya. Sekarang baru-baru ni saya dengar di United Nations Bangsa-Bangsa Bersatu buat pernyataan. Dia kata United Nations atau Amerika, dia kata setiap negara sekarang tentera-tenteranya perlu bersiap sedia, bukan untuk perang, perlu bersiap sedia untuk menghadapi disaster, malapetaka. Sebab United Nations dah buat laporan bahawa global warming ni, masalah panas dunia ni dah semakin meningkat. Apabila panas dunia semakin meningkat, air laut akan naik. Saya dengar apabila disebut angin kan, air laut akan naik. Saya teringat di Singapura ni pulau. Dan banyaklah orang Singapura pergi rumah ke Johor, KL. Tapi saya dengar juga kerajaan kata nak buat sesuatu lah untuk halang kalau misalnya air laut naik, nak halang dengan demo ke bawah malam. Nanti dah buat planning
Kalau air naik, dia tak sampai naik nanti sampai kamu dikasih tu. Macam mana? Ini semua tak mustahil. Sebab itu yang saya terangkan pada sebelum-sebelum ni, Rasulullah SAW ada memberitahu akhir zaman dalam takut usaha tidak berlaku kiamat melainkan negara Arab murujan wa anhara. Negara Arab akan kembali murujan wa anhara. Ini segar, maknanya akan keluar rumput-rumput bumi, tanam-tanaman jadi hijau dan banyak sungai-sungai. Tidak akan berlaku kiamat melainkan negara Arab akan kembali subur tanahnya dan banyak sungai-sungai. Dekat Arab Saudi ada sungai. Ada sungai. Nabi dah beri ramalan, dah kasih ramalan akhir zaman negara Arab akan ini banyak pokok-pokok, tanaman, sungai-sungai. Jadi ini menunjukkan apa yang berlaku sekarang itu global warming. Mungkinlah ini maksudnya. Mungkinlah sekarang ini pukul 2 tengah hari, pukul 12 tengah hari, tak hujan, bukan main panas. Kadang-kadang saya keluar 12 tengah hari dah macam kat Jeddah. Jeddah kalau 12 tengah hari memang panas. Tapi Singapura pun dah jadi Jeddah. Panas kan? Menjaga sikit. Jadi kita perlu buat persiapan untuk menghadapi hari-hari kematian atau hari-hari yang innalillah kan? Dalam keadaan zaman sekarang. Tak perlu tahu. Mungkin malam ni kita tak tahu. Saya teringat salah seorang guru saya juga. Beliau, walaupun saya tak berguru dengan beliau ni secara selalu, tapi saya pernah menghadiri kelas beliau di Syria. Saya menghadiri kelas beliau di Syria. Saya banyak baca buku beliau dalam bahasa Arab. Beliau adalah doktor atau profesor Ramadan Al-Ghuti. Ramadan Al-Ghuti rahimahullah, beliau orang Syria. Beliau sedang mengajar, macam inilah mengajar di masjid. Kita tahu di Syria bergaduh antara mereka yang tak suka dengan kerajaan, masalah Syiah. Sedang Syekh Ramadan Al-Ghuti mengajar, orang tak suka dengan dia kerana beliau ni tak suka lah pasal orang-orang tentang kerajaan. Kalau boleh selesai dengan dialog. Ini kerana dia cara ni, orang tak suka dia. Macam mana orang yang tak suka dia? Dia bawa masuk kereta dengan bom. Contoh ni, ni masjid tepi jalan. Dia bawa masuk kereta, bangga semua ni. Sampai ke dalam kereta tu meletup. Meletup kan ialah orang-orang yang hadir di masjid dengan Syekh Ramadan Al-Ghuti sekali habis meninggal dalam masjid sedang mengajar. Nah, ini yang kita harapkan, meninggal husnul khatimah dalam masjid sedang iktikaf mempelajari ilmu agama dalam masjid ini. Rasulullah menjanjikan pahala haji yang sempurna orang yang datang ke masjid mempelajari ilmu agama, belajar meninggal dalam masjid. Bagi mereka yang tak suka dengan orang lain, kita masing-masing punya pendapat, perbezaan pandangan. Kalau kita tengok sejarah ahli politik daripada zaman Muawiyah radhiyallahu sampai sekarang, tak habis-habis masalah politik. Makin kita baca sejarah, makin kadang-kadang menyakitkan hati. Jadi Syekh Ramadan Al-Ghuti beliau berpandangan kalau boleh selesaikan secara dialog. Kalau Israel dengan Palestin boleh berdialog, dah macam itu punya susah berdialog dengan. Kenapa di kalangan orang Islam tak boleh? Dia tak setuju, tapi orang tak peduli. Dia tak setuju, bodoh. Habis, tinggal habis. Jadi kita kena buat persiapan. Daripada hadis ni, kita perlu membuat persiapan hari-hari yang tidak menentu sekarang ini. Ini fahaman-fahaman yang melampau, teroris dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mematikan kita dalam husnul khatimah. Baik, saya teruskan bacaan di sini ya. Hadis yang telah kita baca tadi menjelaskan bahawa orang yang mengakhiri hidupnya, iaitu sewaktu kedatangan ajalnya, dengan amal kebaikan seperti mengucap, berpuasa atau bersedekah, insya-Allah akan dimasukkan ke dalam syurga. Di dalam hadis yang lain pula diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
bahawa ada seorang lelaki yang berihram bersama Nabi SAW, lalu dia jatuh dari untanya hingga lehernya patah dan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayhi wa la tamassuhu bitibin wa la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiyan." Artinya, mandikanlah dia dengan air dan bidara, kafankanlah dengan 2 kain ihramnya, janganlah kamu sungguh memberi wangian dan jangan pula menutupi kepalanya, kerana sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Hadis ini para hadirin, faedah yang kita dapat daripada hadis ini ialah penggunaan orang yang meninggal dalam keadaan ihram akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari akhirat dalam keadaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Orang yang meninggal dalam ihram. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ini ada seorang sahabat meninggal kerana dia naik unta. Allah Alam, agaknya untanya ada masalah ke, dia ikat tak betul, jatuh dan lehernya patah, dia tinggal sahabat. Jadi Rasulullah SAW menyuruh dimandikan dengan air dan bidara, kemudian dikapankan pun dengan kain ihram juga. Dan waktu dikebumikan jangan tutup kepala, kebumikan dia, sebab dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Berkenaan bidara ni, air dan bidara. Ini bidara ni sebenarnya sebut betul, bukan bidadara. Bidara. Bidara ni bahasa Arab sidr. Bidara ni saya diberitahu orang-orang yang berubat dengan sihir. Dia kata bidara ni salah satu ciptaan Allah, sebuah pokok yang letak tinggi, ada buah. Dan pokok ini boleh hidup di tempat yang kering. Maknanya di negara Arab itu memang sesuai. Dan kata seorang ustaz ni, kata bidara ni pula dan daun dia kalau digunakan untuk orang yang terkena sihir, bagusnya sebab makhluk halus dia allergic dengan bidara, daun bidara. Sebab itu ada yang ustaz tu dia suruh ambil daun bidara tu ditumbuk dan digunakan untuk halau makhluk halus. Ada macam-macam cara lah. Ada cara halau makhluk halus itu pula dengan cara keminyan, macam-macam cara. Keminyan dibacakan ayat kursi dan sebagainya, ditiup dekat keminyan tu, kemudian dibakar, asap di keliling rumah. Jadi orang tanya, kenapa bakar keminyan? Ni asap ni makanan makhluk halus jin. Apa pula dibakar ni keminyan? Asap kan. Memang asap ni makanan jin, salah satu makanan jin. Ulam, asap. Sebab tu orang kata yang isap rokok pun isap asap itu. Jadi sebenarnya memang betul asap ni makanan makhluk halus. Tapi kerana kita dah baca dekat keminyan, kita baca ayat kursi, kemudian 3 kul, Fatihah dan sebagainya, kita tiupkan. Maknanya dengan asap kalau dimakan oleh makhluk halus, maka dia makan benda yang istilah kita ni makan beracun. Makanan, asap dia masuk dalam badan dia dan jadi beracun. Jadi ini masing-masing lah, ada yang menggunakan asam, ada yang menggunakan air jis, ada yang Allah Alam macam-macam. Dan ini yang salah satu juga menggunakan bidara, sejenis pokok yang ada buah, ada daun tumbuh untuk dihalau makhluk. Jadi digunakan bidara ni. Dan satu lagi bidara ni juga menurut kajian sains juga, dia bagus kalau disapukan pada badan, terutama orang dah meninggal. Dia melawan bau busuk dan bakteria. Maksudnya dia boleh tahan tubuh mayat tu untuk tidak dimakan bakteria, tidak
supaya nampak busuk waktu dipidana. Dan kemudian dipakaikan dua kain ihram dan tidak ditutup kepalanya. Dan kemudian tidak diberikan wangian. Orang yang dalam ihram tinggal jangan dipakaikan ini wangi-wangian pula, minyak wangi apa malaikat subuh. Malaikat subuh tahu. Saya sebenarnya malaikat subuh ni saya dah lupa lah. Baru-baru ni je lah yang saya masuk bersukan. Ada kawan kita di orang Melayu, dia bersukan, padahal dia besar. Bukan main wangi lagi. Kita ni bersukan main bola juga. Wangi dia tahu. Kita main bola ni apa hal pula dia wangi. Jadi kawan ni dia pakai malaikat subuh dia. Main bola pakai wangi, apa hal pula. Ya, ada pula. Sampai sekarang saya tak tahu. Jadi inilah tekankan di sini orang yang dalam ihram, meninggal dalam ihram jangan diberikan wangi-wangian sebab orang dalam ihram memang tak boleh pakai wangi. Orang dalam ihram tak boleh pakai wangi. Biar apabila dibangkitkan dia bertarbiyah, jadi dia tak ada wangi-wangian. Baik, satu lagi faedah penting daripada hadis ini juga ialah ada di kalangan orang-orang Islam yang dibangkitkan berpakaian. Hadis ini juga membuktikan apa? Tidak semua manusia yang dibangkitkan tidak berpakaian. Ada manusia, ada orang Islam yang dibangkitkan nanti berpakaian, ada pakaian. Contohnya hadis ini yang akan dibangkit bertarbiyah dan keadaan berpakaian ihram. Begitu juga orang-orang yang mati syahid dikebumikan dengan pakaian juga. Sebab di akhirat dia akan dibangkitkan macam itu juga dengan darah-darahnya, darah pun bau wangi. Diberikan ada bau kasturi dan sebagainya. Jadi para jemaah sekalian, ini menunjukkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita perlu faham hadis ini secara keseluruhan. Kita tak boleh ambil hadis satu, kita kata ini hadis ini menunjukkan manusia akan dibangkitkan semua dalam keadaan telanjang. Betul, tapi ada hadis lain juga menunjukkan ada manusia yang berpakaian sewaktu dibangkitkan. Jadi kalau orang yang mati syahid, orang yang mati dalam ihram dibangkitkan dalam berpakaian, sudah tentu para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam, orang-orang saleh, insya-Allah semuanya akan berpakaian. Apa buktinya? Bukti pakaian ini adalah suatu kemuliaan, suatu kebaikan untuk atau bentuk keaiban seorang manusia. Contohnya lah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Sewaktu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam dalam syurga, mereka kan berpakaian. Apabila Nabi Adam mula makan buah terlarang, apa berlaku mula-mula sekali? Terluncur pakaian. Jadi orang yang berpakaian ini, orang yang dimuliakan Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Di hari akhirat orang yang dimuliakan Allah Ta'ala akan berpakaian. Jadi insyaAllah kalau kita tidak ingkar kepada suruhan Allah Ta'ala, kita melakukan suruhan Allah, meninggalkan apa yang dilarang, insyaAllah mudah-mudahan kita dalam golongan orang-orang yang soleh dan insyaAllah dalam keadaan berpakaian. Jadi yang hadis menyebut tidak berpakaian ini berbentuk umum, semua orang kafir, orang Islam, orang yang buat dosa semua tidak berpakaian. Tapi orang-orang soleh kan. Saya teruskan bacaan di sini. Apa yang boleh difahami di sini ialah seseorang itu akan dibangkitkan dalam keadaan dirinya itu ketika dia meninggal dunia. Bermakna jika dia meninggal dunia dalam keadaan beribadah, maka dia akan dibangkitkan begitu juga nanti. Ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma." Akan dibangkitkan dari kubur setiap manusia itu sesuai dengan keadaan mati.
akan dibangkitkan dari kubur setiap manusia itu sesuai dengan keadaan nanti. Hadis ini suatu berita baik, dan hadis ini juga suatu berita yang menakutkan juga. Berita yang baik, kalau sekiranya kita lagi berzikir, kita tengah solat, kita nak pergi masjid, meninggal, kita akan dibangkitkan dalam keadaan berzikir. Saya pernah baca surah Al-Baqarah dahulu. Ada seorang pakcik dari basikal. Sekali nak solat subuh, naik basikal, accident, meninggal pakcik. Bila mungkin dah ajal kan, jadi orang yang langgar tu ditangkaplah, ditahan. Cuma yang menjadi kita khabar gembira ialah pakcik tu sendiri yang nak ke masjid solat subuh berbasikal, meninggal dalam keadaan macam itu. InsyaAllah dibangkitkan juga dalam keadaan tak tahu lah macam mana keadaan, dan dalam keadaan husnul khatimah. Itu juga di Malaysia, ini juga seorang nak kata teman pun tidak, itulah kenalan, bekerja di Malaysia sana. Saya dapat tahu dia meninggal lepas sembahyang, muda dia. Dia ada teman yang ceritakan, kata hamba Allah ni dia ketuk-ketuk pintu tak dibuka, dia tinggal seorang. Paksalah open tu buka, dia tengok dia tengah terbaring lah. Artinya ada darah, berbuih, sebagainya. Mulut tengah baring, tengah pakai sukuk, terbaring dekat sejadah. Mana dia meninggal tu, dia lepas solat. Beruntung juga. Sebab Nabi kata akan dibangkitkan dari kubur setiap manusia itu sesuai dengan keadaan matinya. Alhamdulillah, syukur. Saya dapat tahu di Malaysia kata di Masjid Nabawi pun ada juga. Tapi tak tahu lah betul ke tidak, ada gambar saya tengok. Ada satu orang India atau Pakistan, dia tengah sujud juga. Lagi sujud juga. Masuk polis dah letak tali keliling tu supaya jangan orang kacau lah. Masuk untuk disiasat oleh pihak polis. Dan sebagai polis dia kena tahu juga kenapa meninggal dia tengah sujud juga dekat Masjid Nabawi. Tapi beruntung juga meninggal dalam keadaan sujud. Nanti dibangkitkan juga dalam keadaan macam ini. Ini berita gembira. Yang takutnya ialah meninggal dalam keadaan maksiat. Alhamdulillah. Sebab Nabi kata dibangkitkan setiap manusia ini sesuai dengan keadaan mati. Itu sebab kita kena prepare, siap sedia kan. Kita pun tak tahulah masa depan kita macam mana. Tapi yang kita takut lah, janganlah dicabut nyawa kita tengah buat maksiat ke, tengah buat benda-benda jahat ke, tengah mencuri ke, tengah ambil rasuah ke, tengah menipu pelanggan ke, ambil harta orang, meninggal kan. Na'udzubillah. Macam sekarang di Indonesia, sekarang tengah election, terlibat election. Siapa nak pilih siapa sekarang? Alhamdulillah dah ada election dulu susah. Makin bagus. Saham, kata saham Indonesia mungkin naik. Semua masalah yang dihadapi di Indonesia ni, orang-orang betul-betul selalu bercakap masalah besar sekarang di Indonesia ialah rasuah. Kalau nak basmi memang susah. Rasuah ni amal kebaikan ke amal kejahatan? Kejahatan. Sehingga Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah dalam neraka. Nabi kata. Jangan keluar lepas baru belajar kerja kasih. Dapat pahala. Besok kasih rasuah, ambil rasuah. Meninggal pula lagi. Jadi sebenarnya kita elak, sekerapin, memang susah. Benda-benda kejahatan ni, maksiat hati, maksiat mata, maksiat kadang-kadang kita terlepas cakap, terlepas melihat, kita biasa dengan astagfirullah, supaya lembutkan hati kita. Mudah-mudahan kita berdoa agar kita dimatikan dalam husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan salat, meninggal dalam keadaan sembahyang. Janganlah meninggal ketika menipu pelanggan, menipu customer, tiba-tiba sakit jantung, meninggal. Alhamdulillah.
Baik, saya teruskan lagi bacaan di sini. Adapun untuk mendapatkan kematian secara husnul khatimah seperti contoh hadis yang mulia tadi, maka tentunya ini bukanlah perkara yang mudah. Selalunya ia memerlukan disiplin diri sewaktu sehatnya dengan beribadah sebelum hari ketibaan ajal. Jika tidak, iaitu jarang beribadah, maka sewaktu ajalnya sudah dekat, ditakuti akan lebih susah baginya untuk mengucap syahadat atau beramal dan sebagainya. Jadi ini meninggal dalam amal saleh, melakukan amal kebaikan. Kita belajar pada ini nampak macam senang, tapi apabila berdepan dengan kematian, keadaan datang secara tiba-tiba, itu yang kita takut. Jadi bagaimana nak mempermudahkan kita mendapat husnul khatimah, ialah kita biasakan mendisiplinkan diri kita ini dengan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti ada majlis tahlil, doa selamat, kalau ada majlis tu sering-seringlah dibaca kan, pada rumah orang, atau kita boleh baca. Ini ada hadiah, ada Allah, hadiahkan kepada jemaah sekian. Ini apa? Ada surat dan surah Yasin. Surat ni adalah himpunan hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih tentang zikir-zikir dan doa-doa Rasulullah SAW yang dibaca sebelah pagi, sebelah petang. Sebab itu ini pengarang ini Syekh Hasan Al-Banna, pengasas Ikhwan Muslimin. Sekarang di Mesir pula pihak kerajaan, pihak tentera mengatakan Ikhwan Muslimin, Muslim Brotherhood teroris pula. Padahal mereka tak ada menentang. Kalau undang-undang Ikhwan Muslimin saya tahu, mereka tak pernah mengajar orang-orang dia mengikuti mengganas. Sebab itu apabila dibunuh, orang-orang Ikhwan mereka tak melawan. Sebab dalam undang-undang dakwah mereka tak dibenarkan melawan orang yang menzalimi mereka, melainkan kalau dah benar-benar mereka musuh Islam baru tidak. Sebab itu mereka dipenjarakan sampai keluar radio IKIM. Saya dengar satu Ustaz Asy'ari Abdul Rahman, dia buat ada cerita macam mana sampai 500 orang, katanya lebih daripada itu, dihukum mati. Sampai kan bangsa-bangsa bersatu pun mengutuk, ni apa sampai 500 orang, tak ada lawyer, tak ada apa orang yang bertahan di sini, itu loh gitu saja. Ini sejarah Mesir ni, dari segi politik memang saya pun nak cakap pun tak sedap di sini. Sejarah ni memang titik hitam macam politik sana. Bukan saja apa yang para hadir dengar dengan saya, orang-orang Mesir ni, rakyat Mesir ni cakap politik Mesir kan, tak tahu lah cakap macam mana. So masalahnya negara luar banyak masuk campur. Jadi politik dah jadi luar besar. InsyaAllah para hadirin, ini hadiah untuk para jemaah. Bacalah, bagus. Doa-doa Rasulullah, zikir-zikir Rasulullah, sebab pagi, sebab petang. Dan di antara yang saya suka dalam buku ni, maksurat ni, itu saya sering baca juga. Alhamdulillah, bagi para hadirin pun boleh baca juga. Itu kalau pagi baca Allahumma inna asbahtu bika fi khairin mu'afin, Allahumma inni asbahtu bika fi ni'matin mu'afiyatin wasid, fa'atimmu alayya ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fi dunya. Ini doa dan zikir Rasulullah pagi-pagi. Allahumma inni asbahtu bika, ya Allah, pada hari pagi ini aku berada dalam keadaan sihat dan afiat, maka tambahkanlah, sempurnakanlah kesihatan, rezeki, semua. Ini doa Rasulullah. Kalau doa ataupun buku tahlil tak ada, tapi maksuratnya. Jadi di sini para hadirin, kembali pada tajuk tadi, hendaklah kita disiplinkan diri kita daripada sekarang juga. Banyakkan sebutan la ilaha illallah. Sebutan itu tak perlukan lidah, tak perlukan bibir kita bergerak, lidah kita saja. La ilaha illallah. Ini
supaya memudahkan kita mengucap di akhir ayat itu. Yang kena disiplin. Sebab kalau tidak, seperti yang saya cerita tadi, seorang pemuda yang meninggal di Saudi, seorang syekh, tak boleh suruh ucap pasal dah terbiasa dengan benda-benda yang tak baik. Di akhir hidup dia pun susah nak ucap. Macam sekarang ni, saya kadang-kadang tengok remaja-remaja hari ni dan pasal wayang ni, television ni, kalau apa pun masalah sikit, apa dia sebut? Kalau kita bahkan innalillah, kena langgar sikit, kalau jatuh sikit, apa dia sebut? Budak-budak sekarang remaja, what the mungkin korang ada tahu, saya tak boleh sebut lah sini pun sikit ni, what the, tapi ada orang suruh ganti, apa dia tukar, what the fish tu suruh tukar. Sebab tak tukar ni what the, jadi kalimah tak. Sampai ada seorang hamba Allah komplain dengan saya, kata anak saya ni sampai saya sepak dulu ni pasal dah terbiasa tengok television, filem-filem Amerika di masa saya. Budak-budak semua what the, mak dia sepak. Jangan sebut lagi kalimah, belajar dengan television bukan. Jadi ini kalau terbiasa, nanti kalau accident pun, langgar motor nak meninggal pun, what salah motor tu langgar dia, kalimah tu keluar. Yang bahaya ni, kita nak meninggal, la ilaha illallah, dia kalimah what keluar. Ya, jadi disiplinkan diri kita dengan la ilaha illallah. Dan disiplinkan juga dengan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita perlu sentiasa disebut. Beg jatuh, kita jatuh, barang jatuh, terlanggar, tersinggung, la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi. Ajarkan anak-anak kita, jangan sebut what dia tak perlu. Sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi dengan jam 10. Okey. Saya tengok jam saya jam 10 minit. Di situ baru jam 10. Maknanya jam saya cepat 10 minit. Dia 5 minit lagi insya-Allah. Okay, saya habiskan di sikit lagi berkenaan doa ni. Saya teruskan bacaan di sini. Dari itu sering-seringlah membaca doa yang berikut ini agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dengan perbuatan amal saleh dan bukan akhir hidup kita dengan menderhaka kepada Allah Ta'ala. Allahumma khtim bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidupku ini dengan penutup yang baik, yaitu amal kebaikan, dan janganlah engkau akhiri hidup ini dengan penutup yang buruk, yaitu amal kejahatan. Mungkin doa ini sering kita dengar imam-imam kita baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Ini lana alayna ni kalau ramai. Tapi kalau kita surah, kita baca Allahumma khtim li. Allahumma khtim li. Ya Allah, tutuplah bagi aku ni dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alayya. Untukku ini jangan ditutup dengan keburukan. Akhir hidup dengan harap boleh buka sikit lah. Kalau ramai, lana. Kalau untuk diri sendiri, li. Jadi ini insyaAllah kalau boleh para hadirin lepas solat di rumah nanti ataupun di mana-mana, rajin-rajinlah kita membaca ni, Allahumma khtim li bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita husnul khatimah dan dijauhkan daripada keburukan su'il khatimah. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Sekarang pula sebaca tutup tulis ni. Jadi satu perkara yang aneh ni, tak betul-betul tak betul. Ada yang saya tak tahu sebut siapa lah. Ada yang kata pula dia orang yang pelik sikit lah. Dia nampak Allah Allah. Dia kata orang yang ni masih hidup lah. Orang kita sekarang berpadukan kepada saintifik punya kajian daripada satellite, daripada orang yang kata mustahil lah kalau sekiranya boleh hidup lagi. Kalau dah boleh hidup lagi sampai 200 orang, nak makan apa kalau dah 4 minggu?
Nak mendarat kat mana? Adakah ke alam bunian, alam gaib ke, masuk alam bermuda terakhir? 4 minggu tak makan. Ada yang orang ni dia boleh dapat beli-beli. Dia kata orang ni mesti itu. Tapi sekarang di mahkamah di negara jiran itu dah buat keputusan dia dah meninggal, dan mahkamah syariah di sana dah boleh bagi-bagikan harta faraid. Allah sekarang. Tadi saya terbaca dan terdengar di radio BBC, ada pula start menuduh, dia kata ada yang secret yang tidak disebarkan, ada rahsia masih belum disebarkan kepada orang kita tak tahu ni akhir zaman kan. Wallahu a'lam. Baik para hadirin, sebelum kita tutup majlis, sama kita berzikir sama-sama insya-Allah, menjadikan majlis kita bukan sahaja majlis ilmu, insya-Allah majlis zikir yang mana Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan orang-orang yang mengadakan majlis zikir di kalangan para malaikat sebagaimana kita telah belajar sendiri. Jadi malam ini para hadirin, sebagaimana kita tahu la ilaha illallah ni timbangan lafaz yang paling berat di akhirat. Tapi saya rindulah ni Ramadan tak lama lagi nak dekat ni, dah hampir lagi 3 bulan lagi. Saya rindu dengan zikir yang sering dibaca selepas salat tarawih ataupun selepas salat berjemaah. Zikir ni apa? Dia adalah la ilaha illallah, kita tambah lagi, iaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Dan sebut mesti teringat Ramadan. Ada kelebihan ada 3. Pertama, la ilaha illallah, syahadah. Kita bicarakan tadi kelebihan yang besar. Kedua, astaghfirullah. Rasulullah juga pernah menyebut orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dialah manusia paling bahagia. Ada hadis yang saya lupa bahasa Arab, tapi lafaz lebih kurang, sesiapa yang rajin beristighfar, meminta ampun kepada Allah hari akhirat, dialah yang paling gembira. Dosa ini ampunkan. Dan yang ketiga, zikir as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah syurga, dan jauhkanlah kami dari neraka. Sebab ada hadis juga menyebut, sesiapa yang meminta kepada Allah syurga 3 kali, maka syurga akan meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini meminta untuk dimasukkan syurga, masukkanlah dia ke dalam syurga. Dan neraka pula berkata, ya Allah, orang ini berlindung kepada-Mu ya Allah daripada aku, maka jauhkanlah dia daripada neraka. Jauhkanlah dia daripada aku, daripada neraka. Ini semua hadis. Syahadah, istighfar, meminta kepada Allah syurga, dan meminta kepada Allah dijauhkan neraka. Syurga akan meminta kepada Allah, ya Allah masukkan orang ke dalam syurga. Neraka meminta kepada Allah, yang Allah jauhkan orang itu daripada neraka. InsyaAllah pada malam ini kita sambung baca sama-sama 10 kali insyaAllah. Dia tak semestinya bulan Ramadan dia baca, bila-bila masa dia baca sebenarnya. Tapi mungkin dah macam takbir hari raya lah. Dengar tu hari raya. Sebenarnya takbir ni bila dia baca Allah baca saja. Dah terbiasa ni untuk hari raya sebenarnya. Tidak setiap sebagai hari raya, baca sekali boleh. Baik, kita baca 10 kali dan kita akhiri menyanyi dengan doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ونوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله بكم. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله